Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Penang menentang Kedah dalam Derby Utara. Yang mana perlawanan ni Kedah berjaya comeback 2-1 hasil jaringan daripada Rodney Ngah. Pada perlawanan ni memang saya akui Rodney Ngah punya corak permainan memang meningkat daripada game-game yang sebelum ni. Beliau berjaya untuk sesuaikan diri dengan taktikal yang di-apply ataupun diadaptasikan pada perlawanan semalam dan berjaya untuk menjaringkan 2 gol. Itu adalah satu performan yang bagus. Walaupun 1 gol daripada sepakan penalti, tetapi secara overallnya involve ataupun penglibatan Pak Ngah di bahagian striker memang sangat-sangat baguslah ketika Kedah menyerang pada perlawanan semalam. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Saya akan mulakan dengan pasukan Kedah. Apakah perkara yang boleh kita puji dan faktor kemenangan kepada pasukan Kedah? Perkara pertama adalah di bahagian tengah di second half, yang mana kita tahu Kedah ketinggalan 1-0 hasil jaringan daripada Hilal. Dan apabila masuk second half, Coach Aidil telah melakukan satu perubahan ataupun satu pertukaran pemain yang memberikan dimensi baru di bahagian tengah pasukan Kedah, iaitu beliau mengeluarkan Acong ataupun Khairul Azrin dan menggantikan dengan Fazrul Daniel, yang mana kemasukan Fazrul Daniel telah memberikan sedikit impak yang sangat positif kepada bahagian tengah Kedah untuk mendominasi dan juga lebih ofensif pada perlawanan semalam. Yang mana apa yang boleh kita lihat pada first half, gandingan Khairul Azrin dan juga Deci Marcel telah menyebabkan Kedah punya midfield ni tak berapa nak seimbang sangat, yang mana Khairul Azrin akan lebih bertindak sebagai single pivot, walaupun pada hakikatnya mereka bermain sebagai double pivot ataupun dua defensive midfielder. Tetapi pada first half, apabila Khairul Azrin yang berada ataupun menjadi benteng sebagai defensive midfielder dan memberikan kelebihan untuk Deci bergerak bagi membantu Syafiq dan juga Al-Hafiz serta Fayad di hadapan, benda tersebut seakan-akan tidak beberapa menjadi. Tetapi Coach Aidil sedar tentang perkara tersebut. Di second half, Coach Aidil telah mengeluarkan Azrin dan menggantikan dengan Fazrul Daniel, yang mana dengan kemasukan Fazrul Daniel pada second half, beliau berubah posisi dengan Delci, yang mana pada perlawanan semalam Delci di second half beliau yang menjadi defensive midfielder ataupun number 6 untuk player ataupun untuk pasukan Kedah, dan peranan Delci di first half tadi telah diambil oleh Fazrul Daniel untuk membantu bahagian serangan pasukan Kedah. Dan dengan adanya Fazrul Daniel di bahagian tengah pada perlawanan semalam di second half telah memberikan satu dimensi yang baru dan juga corak permainan pasukan Kedah lebih teratur, dan Kedah boleh berjaya untuk kawal bahagian tengah untuk menyerang dan juga melakukan serangan ke arah pasukan Penang, dan Kedah bermain dengan lebih ofensif apabila kemasukan Fazrul Daniel di second half, disebabkan Fazrul Daniel ni ada kelebihan daripada segi fizikal dan juga daripada segi passing serta vision yang ada. Beliau mampu untuk menguasai bahagian tengah bagi menyerang pasukan Penang pada perlawanan semalam. Jadi itu perkara pertama yang boleh saya puji untuk pasukan Kedah. Pertukaran Coach Aidil yang dilakukan di second half membawa masuk Fazrul Daniel bergantikan Khairul Azrin pada perlawanan semalam. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang boleh saya puji untuk pasukan Kedah adalah di bahagian sayap mereka, iaitu sayap kanan mereka ada Al-Hafiz, di sayap kiri mereka ada Fayad Zulkifli, yang mana kedua-dua player ni bermain dengan sangat baik pada perlawanan semalam. Kita boleh tengok bagaimana Fayad yang bermain di bahagian kanan memang sangat cemerlang dengan ball control, dengan dribbling yang menarik, dengan buat skill lagi, dengan beberapa percubaan yang menarik. Begitu juga dengan Fayad. Jadi boleh saya katakan kestabilan pasukan Kedah di bahagian sayap. Mereka ada player yang sangat laju, mereka ada player yang mempunyai ball control yang bagus. Jadi mereka boleh sahaja menyerang di bahagian kanan dan juga menyerang di bahagian kiri menggunakan kedua-dua winger tersebut pada perlawanan semalam. Dan kita boleh lihat bagaimana peranan Syafiq Ahmad yang berada di bahagian attacking midfielder dan di backup oleh Fazrul Daniel telah memudahkan untuk pasukan Kedah melakukan switch play. Bermaksud di sini adalah apabila Al-Hafiz bawa bola di belah kanan, beliau tahu yang beliau tak boleh nak masuk belah kanan, maka beliau akan masuk ke tengah untuk mencari Syafiq Ahmad, dan Syafiq Ahmad ataupun Al-Hafiz akan switch play ataupun change side untuk buka game kepada Fayad pula di belah kiri. Jadi boleh saya katakan keseimbangan yang ada pada winger Kedah ni menyebabkan Kedah boleh attack sama ada untuk fokus attack di bahagian tengah secara narrow ataupun secara orang kata apa di middle area lah, ataupun Kedah boleh bermain secara wide untuk menggunakan Fayad ataupun Al-Hafiz, dan dalam pada masa yang sama mereka ada Syafiq Ahmad di tengah sebagai connector yang boleh melakukan switch play bila-bila masa sahaja, ataupun untuk Kedah melakukan
pertukaran side ataupun pertukaran sisi untuk mereka menyerang pasukan Penang lah. Jadi memang function lah untuk pasukan Kedah pada second half terutamanya. Di first half pun Fayyad dan juga Al-Hafiz menunjukkan satu momentum dan juga prestasi yang terbaik. Jadi dua winger serta peranan Syafiq Ahmad di tengah menyebabkan Kedah boleh melakukan switch play dan juga boleh melancarkan serangan dalam pelbagai bentuk, sama ada di kanan, di kiri ataupun di bahagian tengah. Itu yang kedua yang boleh saya puji untuk pasukan Kedah. Yang ketiga, apa yang boleh saya puji untuk pasukan Kedah pada perlawanan semalam adalah mengenai Rodney Ngah Wanja, yang mana pada perlawanan-perlawanan sebelum ni beliau menerima kritikan-kritikan yang agak banyak lah daripada penyokong-penyokong, dan saya sendiri pun agak kritik dan menyuruh beliau untuk improve corak permainan beliau. Dan pada perlawanan semalam beliau membuktikan kenapa Kedah beli dia, yang mana boleh saya katakan ini adalah prestasi terbaik beliau sepanjang dalam aksi Liga Super, yang mana pada perlawanan semalam Rodney Ngah berjaya untuk membuktikan yang beliau adalah seorang striker yang bukan sahaja mampu untuk menjaringkan gol, tetapi beliau juga mempunyai kelebihan daripada fizikal dan juga kelebihan daripada kelajuan. So dengan body dan juga fizikal yang agak besar, so dia boleh challenge ball, dia boleh body dan dia boleh rampas bola, dan beliau juga mempunyai kelajuan. Kita tengok counter attack yang dilakukan oleh Kedah untuk gol yang kedua, memang sangat laju lah gerakan yang dilakukan oleh Rodney Ngah untuk menerima umpanan daripada Fazrul Daniel. Bahkan pada perlawanan semalam, apa yang boleh saya puji tentang Rodney Ngah ni adalah bagaimana beliau mampu untuk link up dengan baik antara bahagian tengah dan juga bahagian sayap, yang mana semalam hantaran-hantaran lintang yang dilakukan oleh Al-Hafiz ataupun Fayyad berjaya untuk disedahkan ataupun berjaya untuk diterima dengan baik oleh Rodney Ngah, sama ada menggunakan kepala ataupun menggunakan kaki. Dan dalam pada masa yang sama, beliau juga boleh link up dan juga involve untuk build up pasukan Kedah di bahagian serangan dengan bermain dengan baik dengan Syafiq Ahmad bergandingan. So Syafiq Ahmad akan memberi supporting play kepada Rodney Ngah, ataupun Rodney Ngah yang akan create space kepada Syafiq, ataupun Rodney Ngah yang akan buka ruang kepada Fayyad dan juga Al-Hafiz di bahagian kanan dan kiri. So semalam memang Rodney Ngah boleh dipuji lah sebagai seorang striker yang bermain dengan sangat baik. Daripada segi skor memang dia bagus, finishing, daripada segi fizikal dan juga pacing, kelajuan memang sangat bagus. Daripada segi positioning, ya kita juga boleh puji lah Rodney Ngah pada perlawanan semalam. Dan daripada segi create space ataupun buka ruang dan juga cipta ruang kepada pemain-pemain winger dan juga Syafiq Ahmad pun sangat bagus. Dan yang paling penting, beliau berjaya untuk link up dengan bahagian tengah pasukan Kedah dan juga bahagian sayap dengan baik untuk involve dalam combination play pada perlawanan semalam, ketika Kedah cuba build up dan ketika Kedah cuba melancarkan serangan ke arah pasukan Penang. Itu perkara yang boleh saya puji untuk pasukan Kedah. Dan apakah kelemahan dan juga kekurangan pasukan Kedah pada perlawanan semalam? Kekurangan ataupun kelemahan pasukan Kedah pada perlawanan semalam, mereka lebih perlu untuk fokus kepada transition ketika bertahan, iaitu back four pasukan Kedah lah, yang mana mereka perlu. Jadi kelemahan Kedah yang perlu diperbaiki adalah transition ketika mereka bertahan, yang mana pada perlawanan semalam boleh dikatakan barisan pertahanan Kedah pada first half agak mudah dibolosi dengan hantaran-hantaran through passing yang dilakukan oleh Faiz Mazlan kepada Saravanan, dan Saravanan beberapa kali berjaya untuk beat Mat Valas yang bermain sebagai right back. So pasukan Kedah perlu perbaiki dan juga memastikan yang defense mereka lebih compact dan boleh turun dan tak kena through passing yang dilakukan apabila bertemu dengan pasukan-pasukan yang mempunyai winger yang lagi laju daripada Penang pada perlawanan semalam. Sekiranya mereka bertemu dengan pasukan seperti Johor Darul Takzim, seperti Selangor yang ada hentak macam hari itu, kemungkinan besar kelemahan Kedah di bahagian pertahanan tu mungkin boleh diguna ataupun boleh dimanfaatkan oleh pasukan lawan lah. Contohnya untuk gol pertama pasukan Penang pada perlawanan semalam, bagaimana Saravanan boleh beat kawasan Mat Valas tu dengan mudah menggunakan kelajuan. So waktu Selangor hari tu pun hentak apa semua pun boleh beat kawasan itu dengan sangat-sangat mudah. Jadi Kedah perlu perbaiki barisan pertahanan mereka, terutamanya di bahagian fullback, untuk lebih peka dengan keadaan sekeliling dan tidak memberi ruang yang kosong untuk winger pasukan lawan penetrate ataupun menggunakan bahagian tersebut bagi melakukan serangan di bahagian fullback pasukan Kedah. Itu sahaja untuk kelemahan pasukan Kedah. Kita masuk kepada pasukan Penang pula. Apakah perkara yang boleh kita puji dahululah untuk pasukan Penang? Untuk pasukan Penang, waktu first half mereka bermain dengan agak baik, boleh saya katakan daripada segi build up di bahagian tengah mereka menggunakan double pivot, iaitu Faiz Mazlan bergandingan dengan
Azizan Nordin telah memberikan satu dimensi yang bagus untuk Penang ketika bertahan sebab mereka ada dua double pivot, dan dalam pada masa yang sama mereka ada seorang attacking midfielder iaitu Endrick Dos Santos untuk memberi bantuan di bahagian hadapan. Dan peranan Faiz Mazlan pada perlawanan semalam memang sangat-sangat menakjubkan lah bagi saya waktu first half, yang mana dengan adanya Faiz Mazlan ni, beliau bergerak agak bebas di bahagian tengah untuk membantu bahagian serangan, dan dalam pada masa yang sama untuk membantu Endrick Dos Santos ketika Penang melakukan build up. Perkara ini adalah disebabkan Azizan Nordin yang bermain di bahagian defensive midfielder mampu untuk menjalankan tugas bagi mengganggu bahagian tengah Kedah dengan sangat baik pada perlawanan semalam. Dan kita tengok gol pertama terhasil daripada pasukan Penang adalah daripada true passing yang dilakukan oleh Faiz Mazlan daripada kawasan tengah kepada Saravanan, dan Saravanan berjaya beat Mak balas untuk masuk dalam kotak penalti, dan ada beberapa kesilapan lah kat defend kat situ. Saravanan passing dan berjaya disambut oleh Hilal. Jadi untuk tengah tu memang saya sangat suka lah untuk first half gandingan Faiz Mazlan dengan Azizan berserta dengan Endrick Dos Santos sebagai attacking midfielder. Itu yang pertama yang boleh saya puji untuk pasukan Penang. Perkara yang kedua boleh saya puji untuk pasukan Penang adalah mengenai Katul Anwar lah. Disebabkan kecemerlangan dan juga disebabkan ketangkasan dan juga kecekapan Katul Anwar pada perlawanan malam, beliau berjaya untuk menyelamatkan pasukan Penang daripada dibolosi lebih daripada 2 gol lah. Dan disebabkan itulah Penang boleh berjaya untuk dibolosi hanya 2 gol. Sebab apa? Sebab kecemerlangan dan juga ketangkasan daripada goalkeeper Katul Anwar. Jadi apa yang boleh saya katakan di sini, Penang berjaya untuk sign beberapa player yang bagus, tetapi masih lagi struggle dengan taktikal bagaimana mereka nak adapt dan juga menyesuaikan diri untuk posisi-posisi tertentu. So boleh saya katakan Thomas Truka masih lagi mencari the best first 11 untuk pasukan Penang untuk the next game lah. Sebab semalam kita boleh tengok ada berlaku beberapa pertukaran di samping dengan Rafa dan juga Casal Grande yang injured. Maka Thomas Truka mencari the best formation dan juga the best first 11 untuk pasukan Penang. Masih lagi tercari-cari benda tu. So untuk Thomas Truka, kemungkinan besar beliau perlu cari cepat lah dengan taktikal yang baru, dengan player yang sesuai dengan taktikal dia. Kalau tak, takkanlah sampai half season baru nak jumpa, susahlah untuk fight dalam top 3 ataupun top 4 dalam saingan Liga Super kali ini. Dan kelemahan Penang juga pada perlawanan semalam boleh saya katakan daripada segi defensif mereka tak ada lah masalah yang ketara. Cumanya daripada perlawanan semalam mereka seakan-akan bermain dengan baik, bermain dengan low block, tetapi mereka sedikit memberi ruang kepada pasukan Kedah untuk melakukan percubaan daripada luar kotak penalti, dan mereka sedikit memberi ruang untuk pasukan Kedah melancarkan serangan, dan mereka sedikit alpa untuk tidak menjaga counter attack yang dilakukan oleh pasukan Kedah ketika untuk gol yang kedua. Jadi untuk defense department mereka agak bermain dengan baik, mereka berjaya bermain dengan low block, tak bagi Kedah masuk kotak penalti sangat, dan Kedah pun terpaksa melakukan percubaan jarak jauh dalam 2, 3 ke 4 kali. Tetapi disebabkan mereka terlalu eager untuk menyerang, mereka kena terimalah manfaat, terimalah kesilapan yang mereka lakukan, dan mereka tewaslah 2 gol hasil daripada serangan balas dan juga corak permainan Kedah yang agak pantas. Itu sahaja ulasan saya. Assalamualaikum.